Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, Buletin UKAS edisi tengah hari 31 Ogos 2021 bersama saya Viviana Lenaigai. Berita tengah hari dimulakan dengan Kerajaan Sarawak sentiasa mahu melihat kestabilan di peringkat kerajaan persekutuan agar perang terhadap COVID-19 dapat terus diperhebatkan dan ekonomi negara diperkukuhkan. Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, pada ketika kini rakyat perlu bersatu untuk memerangi musuh bersama iaitu virus COVID-19. Menurutnya, politik seharusnya menjadi alat untuk merapatkan masyarakat yang terdiri dari pelbagai kaum dan agama seperti yang pernah didokong oleh Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud melalui falsafah politik pembangunan ketika menerajui Kerajaan Sarawak sebelum ini. Saudara-saudari yang dihormati, kebelakangan ini, krisis politik negara juga telah merumitkan lagi keadaan. Kerana para kepimpinan atasan negara sentiasa dibelenggu oleh ketidaktentuan dan persoalan keabsahan Perdana Menteri. Saya amat berharap penyelesaian yang telah dicapai mengikut kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong baru-baru ini dengan pelantikan Perdana Menteri yang baru akan membawa kepada kestabilan supaya usaha dapat ditumpu sepenuhnya terhadap pembasmian COVID-19. Beliau berkata demikian dalam perutusan sempena sambutan Hari Kebangsaan 2021 peringkat negeri Sarawak pada Isnin. Dalam pada itu, Ketua Menteri memberitahu semua pihak yang terlibat di bawah Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, terutamanya petugas barisan hadapan telah bertungkus lumus untuk memerangi penularan COVID-19 khususnya dengan kemunculan varian-varian baharu. Seperti yang dijangka, penularan COVID-19 akan menjadi lebih sukar untuk dikekang jika ianya sudah merebak ke dalam kalangan komuniti. Inilah yang sedang berlaku kerana manusia sentiasa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain sambil membawa virus. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugambas dalam perutusan khas Hari Kebangsaan memberitahu sambutan Hari Kebangsaan amat bermakna bagi menyemarakkan semangat patriotik, jati diri serta semangat kebangsaan di segenap lapisan masyarakat. Ujarnya sambutan ini adalah bagi memperkukuhkan perpaduan kaum, kesejahteraan dan keharmonian di kalangan rakyat yang berbilang kaum dan agama meskipun berdepan dengan pandemik COVID-19. Tahun 2021 merupakan tahun yang amat mencabar bagi kita semua. Ia merupakan tahun kedua seluruh rakyat bersatu, berganding bahu, berjuang memerangi penularan pandemik COVID-19. Keazaman dan komitmen setiap rakyat amat dihargai dan ia merupakan satu perjuangan yang luhur serta patriotik kepada negara. Tambahnya, tema Malaysia Prihatin juga bermaksud Sarawak Prihatin di mana antara usaha kerajaan negeri menyediakan pelbagai bantuan di bawah bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS berjumlah 4.5 bilion ringgit. Selain itu, katanya kerajaan negeri juga telah giat melakukan program imunisasi bagi mengekang penularan COVID-19 dan sehingga 26 Ogos 2021, sebanyak 90.1% rakyat Sarawak telah menerima dos pertama, manakala 87.3% menerima dos kedua. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak itu juga menyeru individu yang belum mendapatkan suntikan vaksin untuk mendapatkannya secepat mungkin demi kebaikan bersama. Saya ingin juga menasihati rakyat bahawa walaupun sudah mendapat 2 dos, adalah penting bagi mereka untuk terus mengamalkan langkah berjaga-jaga. Pemakaian pelitup muka, amalkan jarak fizikal dan jaga kebersihan diri untuk menjaga kesihatan keluarga. Terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang membantu melaksanakan program imunisasi kita
khususnya kepada frontliner. Saya juga ingin mengucap terima kasih kepada rakyat Sarawak kerana memberi sambutan yang begitu cemerlang terhadap program imunisasi ini. Dalam pada itu, Dato' Amar Douglas menegaskan perpaduan menjadi elemen penting dalam sesebuah negara dan menuntut tanggungjawab semua pihak demi memastikan semangat bersatu padu rakyat terus dipertahankan. Jadi bagi Sarawak, kita sekarang adalah satu negeri yang paling stable, di mana perpaduan antara rakyat, antara kaum, antara agama cukup erat. Jadi inilah tugas ataupun tanggungjawab kita bersama untuk menentukan perjuangan menyatupadukan rakyat terus dijalankan. Dan bagi rakyat, mereka juga harus sama-sama memainkan peranan. Bagaimana mereka menentukan bahawa ianya boleh bekerjasama dengan mana-mana pihak, mana-mana bangsa, mana-mana agama. Kerana untuk negeri Sarawak ataupun negara Malaysia untuk terus maju. Ditemui pemberitahu KAS pada Isnin, Dato' Amar Douglas menambah, kerajaan negeri akan terus berjuang menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat sekaligus meningkatkan taraf hidup mereka agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sementara itu, Presiden Persekutuan Persatuan Cina, Dato' Richard Wee, berpendapat Sarawak patut dicontohi dari segi kestabilan politik dan keharmonian antara pelbagai kaum yang saling bertolak ansur tanpa mengira agama. We hope that they are able to try to take the example of us in Sarawak, that we are having political stability, we are having the kind of racial harmony, we would have the religious acceptance, and hope that the nation would be able to learn from us. And with that, we wish that everybody can stand united to fight this pandemic, and hopefully when this the pandemic is over, the business community can come back and revive the economy and control the pandemic, and we are able to go back to the new normal that we will be able to embrace. Seterusnya, Speaker DUN Sarawak Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar berharap keadaan politik di Malaysia akan menjadi lebih stabil, ekonomi terus kukuh dan keharmonian di antara kaum sentiasa dikekalkan. Dalam temu bual khas bersama UKAS sempena sambutan Hari Kebangsaan 2021 di Dewan Undangan Negeri pada Isnin, beliau berkata sambutan pada tahun ini bertemakan Malaysia Prihatin sekali lagi disambut dalam suasana pandemik COVID-19. Kita berharap keadaan di Malaysia politiknya menjadi stabil, ekonominya kukuh dan keharmonian di antara kaum lebih lagi baik daripada dulu. Kita juga mahu silaturahmi di antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri begitu baik sekali supaya masa depan Malaysia menjadi cerah. Beliau juga berharap sambutan kali ini menjadi terakhir diraikan dalam suasana berperang dengan pandemik COVID-19 agar pilihan raya negeri dapat diadakan bagi menyusun semula kerajaan negeri supaya Sarawak terus maju ke hadapan. Kita berharap ini akan reda dan dengan adanya herd immunity, kes-kes COVID akan menurun. Ini akan membolehkan Sarawak mengadakan pilihan raya negeri. Pada permulaannya, Dewan Undangan Negeri tamat pada 6 Jun tahun ini. Ini dilanjutkan oleh Ordinan Darurat hingga 1 Ogos. Ditambah lagi hingga 2 Februari 2020 supaya membolehkan Sarawak mengadakan pilihan raya pada tahun ini atau awal 2022. Dengan adanya pilihan raya,
baru kita dapat menyusun kerjaan semula, menyusun Sarawak supaya Sarawak terus maju ke hadapan. Dalam pada itu, Dato' Amar Muhammad Asfia juga menyeru kerajaan negeri dan rakyat untuk terus mempertahankan hak-hak Sarawak seperti yang telah termaktub dalam Perjanjian Malaysia pada 1963. Kita harap juga kerajaan negeri Sarawak dan rakyat Sarawak membentengkan hak-hak Sarawak seperti apa yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia pada 1963 supaya hak ini tidak dihakis. Mengulas lanjut, beliau berharap pelantikan Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri yang baharu akan menstabilkan politik kerajaan pusat. Dengan adanya pelantikan Perdana Menteri ini, kita berharap politik di peringkat pusat akan menjadi stabil. Sebab mengikut Perkara 43/4 Perlembagaan Malaysia, jikalau seorang Perdana Menteri itu tidak mempunyai sokongan majoriti dalam Parlimen, Perdana Menteri itu harus meletak jawatan dan Perdana Menteri baru akan dilantik oleh ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong. Kita harap usul percaya, motion of confidence di Dewan Rakyat akan menjamin kedudukan Perdana Menteri dan ahli-ahli kabinet baru. Beralih ke perkembangan harian COVID-19, Sarawak mencatatkan 2,028 kes baharu positif COVID-19 menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 114,273. Menurut kenyataan media Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak pada Isnin, daerah-daerah yang melaporkan kes adalah seperti yang tertera. Dalam pada itu, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS turut melaporkan 5 kes kematian baharu yang melibatkan individu berumur dalam lingkungan 56 hingga 72 tahun. Dalam kenyataan yang sama, JPBN Sarawak turut mengisytiharkan 3 kluster baharu iaitu kluster Sungai Ringin Meradong, kluster Belinggai Ulu Niah Subis dan kluster Nanga Tekalit Tatau yang merupakan kluster komuniti melibatkan penduduk di beberapa rumah panjang. Manakala kluster Simpang Koko Sarike dan kluster Jalan Pesisir Bintulu Miri 2 Bintulu telah tamat setelah tiada kes baharu dikesan dalam tempoh 28 hari yang lepas. Untuk itu, JPBN Sarawak telah membuat keputusan pengisytiharan, pelanjutan dan penamatan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di lokaliti berikut. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Viviana Lena dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin, saya mewakili warga UKAS mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-64 kepada seluruh rakyat Malaysia. Malaysia prihatin, salam UKAS.